Yang Amat Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin terus merujuk kepada butiran 20,000 dan sekiranya mempunyai kesempatan saya akan sedikit menyentuh tentang perkara 30,000 itu consumerism. Datuk Pengerusi, pada pertengahan tahun ini itu apabila negara menghadapi sedikit masalah tentang kenaikan atau fluctuation dalam harga minyak petroleum di pasaran dunia, dan kita telah membuat keputusan untuk menaikkan harga minyak yang dijenamakan semula dalam RON 95 dan 97 dengan dua tanda harga yang baru dengan sedikit kenaikan, dan kebetulan perkara itu telah diputuskan untuk dilaksanakan hanya beberapa hari sebelum tarikh satu perayaan yang penting di dalam negara kita, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Berikutan daripada keputusan tersebut, kita dapati bahawa kesemua transaksi-transaksi berubah, dan apa yang nak diminta penjelasan di sini atau keterangan di sini, adakah semasa kita membuat keputusan untuk menaikkan sedikit kedudukan harga penjualan di pasaran atau di pam minyak-minyak tersebut, kita mengambil kira kaedah penyusunan serata kutipan untuk reconciling consumer price index kita dalam keadaan tersebut. Ini adalah kerana musim perayaan, terutama musim perayaan yang besar, berlaku perubahan yang ketara dari segi turun naik atau fluctuation dalam indikator untuk kita mengira indeks harga pengguna kita, dan selalunya tempoh musim perayaan ini tidak boleh menggambarkan seluruh tahun kalender kita atas pengiraan item-item yang tertentu untuk kita menghasilkan satu indeks yang terkini. Saya nak tanya kepada pihak kementerian, apakah kaedah yang terbaru atau terkini diambil kira untuk menghasilkan kadar ataupun indeks harga pengguna untuk kita beritahu atau kita hebahkan kepada pengguna di seluruh negara, barangkali untuk tujuan mereka memahami dan membuat persiapan sekiranya perkara ini perlu lagi dilakukan oleh kerajaan di masa hadapan, terutamanya berkenaan dengan kedudukan harga minyak di pam ataupun di pasaran yang ada di dalam negara kita. Tuan Pengerusi, di antara barang-barang yang menjadi national interest atau national security selain daripada beras, kita juga membuat beberapa bentuk kawalan harga atas barang-barang keperluan harian seperti ayam, daging, sayur, gula, gandum, beras dan sebagainya. Kita lihat bekalan gula dalam masa beberapa bulan yang lalu sehingga sekarang juga masih lagi mempunyai sedikit kesan negatif dari sudut permintaan dan penawaran, dan sehingga Julai 15 hari bulan yang lalu kita dapati terdapat 22 aduan yang formal secara jelas dibuat di seluruh negara, termasuk Selangor wilayah, Perak, Perlis, Kedah dan hampir keseluruhan termasuk di Sabah dan Sarawak juga mempunyai aduan-aduan ini. Ini dinyatakan dalam dan dilaporkan dalam The Star pada 3 hari bulan Ogos yang lalu. Berikutan daripada kegawatan yang juga dihasilkan daripada permintaan keperluan penggunaan gula di dalam negara kita, kita dapat dengar banyak saranan, dan di antara langkah yang agak popular dinyatakan terutama oleh persatuan-persatuan guna yang mewakili masyarakat setempat, mereka bertanyakan sama ada kemungkinan pihak kerajaan atau kementerian untuk mencadangkan penggunaan atau penghasilan gula gentian untuk kegunaan masyarakat umum Malaysia, kerana kata sebahagian daripada pendapat mengatakan gula gentian ini adalah lebih baik dari segi kandungannya, dan dari segi kesan negatifnya iaitu kandungan glukos yang agak seimbang dari segi penggunaannya. Mungkin ini tidak
berapa signifikan dari segi penerangan kesihatan atau sudut kesihatan. Namun adakah pengeluaran atau memperkenalkan gula gentian dalam penggunaan masyarakat kita boleh ditimbang, ataupun kita memiliki satu rancangan lain berkenaan dengan hasil ni, kerana negara-negara seperti Brazil dan India memang dan sebahagian daripada negara-negara di sekitar Hong Kong dan Taiwan juga agak popular dengan pengeluaran, dan saya rasa teknologi pengeluaran gula gentian ni bukan satu perkara yang baru, pernah dianggap sebagai alternatif utama terhadap gula tebu atau gula yang kita gunakan sekarang.